Hai, saya Siti Kamaria. Saya seorang pelukis. Saya akan membawa anda semua meneroka dunia seni di dalam segmen Seni Siti. Kita akan berimajinasi, mendalami jiwa seni serta mencungkil bakat terpendam dalam diri sendiri. Semuanya dalam Seni Siti. Hai, Assalamualaikum, salam sejahtera. Kembali kita di dalam episod minggu ini dalam siri Seni Siti. Apa khabar semua? Sihat, saya harap. Okey, saya melukis ni dah lama juga, tapi mula-mula tu saya melukis guna tangan, guna jari, dan ada seseorang, masa tu saya menziarah galeri Datuk M. Nasir, dan beliau bertanya sambil tergelak, dia kata, tak mampu beli berus ke? Jadi itu jadi satu kenangan manislah buat saya sewaktu menziarah galeri seni beliau. Dan bertanya sebegitu, dan sebenarnya saya juga melukis menggunakan berus, dan berus ni ada pelbagai, tapi bila kita melukis guna tangan tu, dia macam saya pernah kongsi sebelum ni, dia lebih dekat di hati. Jadi hari ni, siri kita pada hari ini, kita nak berkongsi segala-galanya tentang berus dan juga peralatan melukis, dan kita mulakan dengan anatomi satu berus lah. Jadi dalam berus ni kita lihat dan bentuk dia, macam contohnya ini, tangkai dia panjang, macam kita lihat ni. Ini bahagian ini dia panggil, bahagian dia ni adalah handle dia, dan dekat handle ni selalunya kita akan nampak dia akan letak kat situ jenis berus itu. Macam ini adalah berus yang jenis filbert dan juga saiz dia iaitu saiz 10. Jadi penting untuk kita tahu saiz dan juga detail tentang berus ini. Tapi yang paling best dia adalah bahagian atas dia, di mana bahagian tip dia ni, ini yang menentukan saiz berus ataupun jenis berus tersebut lah. Macam ini adalah filbert, dan filbert ni memang cantik kerana shape dia ada keperluannya. Contoh apabila kita melukis pokok, ataupun apabila kita ada bentuk-bentuk, contohnya ke arah bentuk bulat tu, kita boleh menggunakan filbert brush ni. Okey, seterusnya saya nak kongsi juga jenis-jenis berus, daripada sekecil-kecil berus, sebesar-besar berus. Jadi dia ada berbagai jenis lah. Macam saya cakap tadi, ini adalah jenis filbert, dan filbert ni ada berbagai saiz. Contohnya ni filbert saiz 6, yang ini filbert saiz 8, dan ini kita boleh tengok ya, yang filbert ni tangkai dia panjang, yang ini filbert ni tangkai dia pendek. Ini dipanggil short handle dan juga long handle. Ini berus yang long handle dan juga short handle. Dan kita juga ada bentuk-bentuk lain, seperti di sini adalah flat brush. Kat sini, ini antara berus kegemaran saya lah. Ini daripada brand Catalyst by Princeton. Dan dia juga adalah berus yang dibuat daripada sintetik. Kenapa ni berus kegemaran saya? Number one, sebab kerana dia adalah sintetik, jadi tiada haiwan seperti squirrel dan juga haiwan-haiwan lain yang menjadi mangsa kerana bulunya diambil menjadi berus. Dan ini adalah synthetic brush. Dan saya juga ada contoh flat brush ataupun berus lepeh yang dibuat daripada sable. Ini brand daripada Silver, yang ini dibuat daripada bulu sable. Dan ada juga bentuk lain, contohnya yang ini adalah angular brush. Macam kita boleh lihat di sini, bentuk dia adalah lebih sengit, dan ini kita gunakan untuk membuat kemasan. Contohnya apabila kita membuat sesuatu bentuk tu, bentuk bulat ataupun bentuk persegi, apa saja bentuk, dan kita nak kemaskan di hujung-hujung dia. Nanti saya boleh demo sekejap lagi macam bagaimana saya menggunakan filbert brush, saya menggunakan angular flat brush ini. Seterusnya ada berbagai lagi, berbagai saiz. Macam saya katakan tadi, flat brush juga mempunyai saiz. Macam ini saiz sangat besar, 3 inci besarnya, dan tebalnya. Dan ini daripada brand Liquitex, dan ini selalunya saya gunakan untuk canvas yang lebih besar, dan saya selalu melukis menggunakan canvas lebih daripada 3 kaki. Yang paling besar saya pernah melukis 10 kaki canvas. Jadi berus-berus besar begini sangat berguna, dan kadang-kadang kita ikat
di tali di batang penyapu untuk kita mengecat dinding sekiranya kita mengecat mural. Ini antara berus-berus besar yang kita gunakan. Dan ada juga seperti berus-berus lain yang kita gunakan untuk membuat detailing. Contohnya ini adalah dua jenis flat brush. Yang ini adalah ini adalah berus bulat yang kita panggil round brush, dan kita boleh nampak di sini ditulis di badannya round di situ, dan dia juga menunjukkan saiz dia ataupun saiz 6, dan ada dua jenis di sini di mana yang pertama adalah pointed round. Kita boleh nampak ni pointed round selalunya kita gunakan untuk membuat kaligrafi, membuat detail-detail tulisan ataupun detail-detail ranting. Ini yang kita panggil pointed brush. Yang ini adalah round pointed, dia adalah round brush. Jadi kedua-dua ni selalunya kita gunakan untuk buat detailing. Dan detailing brush ni ada paling kecil adalah 0000. Itu paling kecil. Contohnya kalau kita nak buat mata haiwan ataupun kalau kita buat bunga orkid, contohnya yang kita buat detailing di kelopak bunga orkid, jadi dia memerlukan berus yang sangat halus, sangat kecil. Tetapi standard adalah yang kita pakai untuk melukis adalah 4, 6 ke 8, iaitu adalah saiz-saiz pertengahan berus. Okey, berus ni kita penting sangat untuk kita jaga. Setelah kita memakainya, kita harus membersihkannya dengan sabun yang sesuai. Dan saya memang memakai sabun untuk mencuci berus. Jadi kenapa? Sebab kalau kita tinggalkan warna-warna cat di permukaan berus ni boleh rosak. Dan apabila kita membelanjakan agak sedikit banyak kos kita untuk beli berus tu, lepas tu kita tinggalkan begitu saja, nanti adik-adik ke mak pun tak nak belikan berus lagi. Jadi perlu untuk menjaga berus, dibasuh dan dikeringkan dan dilap, dan kita kembalikan ke bentuk asal. Dan memang ada terdapat sabun-sabun khas khusus untuk membersihkan berus di pasaran, boleh cari Okey, ni berbagai jenis berus dan seperti yang saya cakap tadi, berus juga ada mempunyai berbagai saiz. Saiz paling kecil adalah 0000 dan saiz paling besar adalah saiz 24. 24 tu sangat besar dan saya tidak bawa saiz 24 hari ini, tapi selalunya ia digunakan untuk melukis mural. Tapi untuk kita yang baru melukis, ada 3 jenis saiz lah yang kita perlu ingat. Ianya adalah saiz di mana kita menggunakan saiz kecil, yang seperti saya tunjuk tadi tu, di mana saiz kecil 2, 4 dan 6. Ada juga yang menggunakan saiz kosong untuk detailing, dan juga saiz besar. Saiz besar macam saya tunjuk tadi, yang ini saiz 12, saiz flat brush untuk 12, yang ini juga saiz 10. Yang ini selalunya kita gunakan untuk canvas yang besar. Dan untuk beginner, kalau mencari saiz untuk dibeli, saiz yang sekiranya menggunakan canvas besar, 1 kali 1 kaki seperti yang di hadapan saya ini, saiz yang sesuai untuk dibeli adalah 6, 8 dan ke 10. Ini adalah apa yang kita panggil saiz pertengahan. Dan juga kalau menggunakan saya tunjuk tadi perbezaan long handle ataupun short handle, atau tangkai panjang atau pendek. Selalunya untuk menggunakan medium acrylic, kita akan menggunakan yang bertangkai panjang. Tapi yang ini juga boleh sesuai digunakan akrilik, jadi dia mengikut keselesaan masing-masing. Dan ada yang suka long handle, ada yang suka short handle. Selalunya apabila kita menggunakan long handle tu, dia boleh cover lebih banyak ruang. Tapi seperti yang saya ceritakan tadi, dia juga mengikut keselesaan. Dan ada juga yang gemar melukis menggunakan peralatan-peralatan lain, macam seperti yang saya katakan tadi. Awal-awal saya melukis, saya menggunakan tangan, menggunakan jari jemari, dan itu pun okey juga. Dan ada juga yang menggunakan pisau seperti ini, pun boleh juga. Ni ada kita panggil palette knife ataupun pisau melukis, yang juga ada yang selesa untuk menggunakan. Saya juga boleh mendemokan juga untuk semua dapat melihat hasil dia. Macam sekiranya palette knife ni selalunya digunakan untuk mencampurkan warna. Jadi kita lihat di sini, bila kita letak ni, palette knife ni ramai yang suka sebab dia bagi kita ruang untuk
mencampur warna tanpa perlu menunggu warna tu kering. Contohnya yang ini saya nak mencampurkan kuning dengan biru untuk mendapatkan warna hijau. Apabila kita menggunakan palette knife, kita boleh terus campurkan warna tersebut. Dan kita terus mendapat warna hijau ataupun kat sini warna olive green. Dan palette knife ni dia membenarkan kita untuk mendapatkan tekstur yang menarik. Itu contoh sekiranya saya menggunakan palette knife. Sekiranya saya menggunakan berus di sini flat brush bersaiz 10, okey, hasilnya akan sedikit berbeza ya. Apabila saya dia akan lebih smooth bila saya campurkan terus di atas canvas. Ada artis yang gemar mencampurkan ataupun mixing warna-warna yang nak digunakan menggunakan palette knife ataupun pisau melukis tadi tu sebelum menggunakan berus. Macam tadi tu, setelah saya campurkan di sini, saya ambil dan saya lukis dan saya warnakan, dan terus warna dia lebih mudah untuk saya campurkan. Itu contoh ya. Dan di sini adalah salah satu daripada macam ni kalau kita menggunakan flat brush tadi. Saya nak bagi contoh tadi yang saya kata tadi tentang angular brush tadi, di mana angular brush ni digunakan sekiranya kita membuat bentuk dan kita ingin meratakan permukaannya. Macam tadi ni sekiranya daripada warna ini saya nak jadikan ianya berbentuk 4 segi. Jadi angular brush ni dia membantu saya membuat kemasan bentuk di bahagian hujung lukisan tersebut. Kita boleh ambil kat sini. Jadi angular brush ni boleh membuatkan bahagian tersebut lebih smooth dan lebih kemas ya. Okey, boleh nampak kat situ. Okey, so ini antara peralatan-peralatan yang menggunakan berus dan juga palette knife. Dan dua peralatan ni memang peralatan yang penting kalau sebagai artis. Macam saya cakap tadi tu, palette knife ni kalau tak ada banyak, satu perlu ada. Dan palette knife ni ada pelbagai jenis. Ada yang berbentuk apa yang kita panggil diamond macam ni, ada yang juga berbentuk lebih panjang sebegini, panjang daripada, kita boleh bezakan daripada bentuk yang tadi, yang 3 ni. Ada juga yang berbentuk seperti scraper sebegini. Scraper ni jadi kita boleh cover lebih permukaan yang lebih besar dan juga campuran warna yang lebih banyak. Jadi ada berbagai jenis ya palette knife ni juga. Tapi untuk mereka yang baru nak belajar, satu pun dah cukup untuk kita belajar bagaimana untuk kita mixing. Dan saya sukakan sama ada bentuk diamond ataupun bentuk 3 segi ni. Okey. So itu antara tu ya. Salah satu daripada berus yang mungkin jarang kita cakap adalah makeup brush. Yang ini sebenarnya berus dibuat daripada bulu kambing, dan ianya digunakan untuk sekiranya setelah kita melukis dan kita nak bagi permukaan dia, warna dia lebih lembut ya. Jadi kita menggunakan berus ini untuk melembutkan permukaan warna supaya warna tu dia nampak mesra ataupun blended. Ini ada artis yang menggunakan makeup brush ya, tapi yang ini adalah daripada Princeton Art dan ini adalah berus daripada bulu kambing dan dia berus bulat. Ni sesuai digunakan sekiranya kita nak buat langit yang lembut kan, warna dia, campuran dia lembut, dan dia kalau dipegang pun memang kita boleh rasa dia sangat lembut campuran dia. Dan ini pun ada pelbagai saiz. Ni saiz 1, ni juga ni saiz 2. So kita boleh nampak perbezaan saiz dia. Dan ada juga dekat sini saya nak tunjuk, ini adalah dagger brush. Dagger brush ni saiz 3/8 dan dagger brush ni digunakan untuk membuat detail-detail seperti bulu. Selalunya kita melukis harimau ataupun kucing. Dagger brush ni cantik untuk kita buat detailing bulu-bulu tu yang menggunakan
yang mempunyai bentuk yang lembut, pergerakannya seperti rambut. Ini kita panggil dagger brush. Dagger brush pun ada pelbagai saiz daripada saiz 3/8, 1/8, 2/8, jadi besar ke kecil dan mengikut saiz canvas yang kita nak lukis. Okey, so itu berkenaan tentang berus. Saya kongsikan juga bahawa berus ini kita beli ikut kemampuan. Macam saya kongsi tadi, memanglah saya kongsi daripada brand Princeton, brand Liquitex, dan ini adalah jenama-jenama yang sedikit mahal dan ke arah profesional. Tetapi saya nak kongsi bila saya mula-mula saya melukis, saya tidak menggunakan berus mahal. Saya menggunakan jari dan berus yang saya guna adalah RM1, RM2 satu, dan saya beli ikut kemampuan, kerana yang lebih penting adalah untuk kita pastikan kemahiran melukis kita tu, kita dah praktis dan kita dah melukis kerap, baru kita invest kepada berus-berus yang lebih mahal. Jadi jangan terus beli peralatan yang mahal-mahal, kita cuba dulu mana ikut sesuai dengan canvas kita, dengan kekerapan kita melukis. Apabila kita dah mula menjana pendapatan daripada melukis, baru kita membeli berus-berus yang lebih mahal dan lebih sesuai untuk kerja kita. Okey, itu saja buat kali ini. Jangan lupa saksikan bahagian seterusnya dalam siri Seni Siti pada minggu hadapan. Bye, terima kasih.